الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وآلهم وذرياتهم وإلى سبطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام حسن بن علي والإمام حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما وعليهما السلام وإلى إمامنا الأعظم أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه وإلى سيدنا الإمام أبي حسن الشاذلي وإلى سيدنا الإمام أبي عباس البرسي وإلى سيدنا الإمام تاج الدين بن عطاء الله السكندري وإلى جميع سلسلة الشاذلية وإلى جميع طرق الصوفية وإلى جميع الأولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah kita akan sambung kembali pengajian bagi kitab Tarjis Al-Liwa' Al-Mu'allam Bimawatinis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kitab berkenaan dengan tempat-tempat yang disunatkan kita berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi tadi kita dah selesai sampai pada muka surat yang ke-15 ataupun muka surat yang ke-14 dalam tulisan Jawi, muka surat 15 pada tulisan Rumi. Dan sekarang kita masuk pada muka surat yang ke-16, tempat ke-12. Tempat yang disunatkan berselawat kepada Nabi ialah ketika bangun malam untuk melakukan ibadah. Pada bait yang ke-53 ataupun rangkap ke-53. Jika engkau bangun malam, wahai teman, sendirian, tak perhati hanya Tuhan. Jadi kalau engkau bangun malam, maksudnya di sini saya sebut di sini, kalau kita bangun malam dan kita bersendirian yang tidak memerhatikan kita pada waktu tersebut melainkan Allah Azza wa Jal, baikkanlah wudu, melantun pujian. Baikkanlah wudu, melantun pujian. Ini perbaiki wudu kita, ambil wudu dengan wudu yang terbaik. Ini syarat untuk mendapatkan apa yang disebutkan nanti. Juga selawat buat Rasul junjungan. Jadi kita perbaiki wudu kita, bangun tidur waktu tengah malam, kemudian perbaiki wudu kita, dan kemudian kita memuji Allah Azza wa Jalla, kemudian kita berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasti engkau nanti akan dibanggakan, diredai, diampuni oleh Tuhan. Jadi engkau nanti akan dibanggakan oleh Allah di depan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i daripada hadis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, yadhaku Allah azza wa jalla ila rajulain. Yadhak ini adalah salah satu daripada hadis yang disebut hadis mutasyabih. Jadi sifat-sifat yang disebut dalam hadis, contoh seperti yadhak, Allah Ta'ala kalau kita terjemah bahasa Melayu gelak. Jadi nak terjemah macam mana yadhak ni, disebut dalam akidah, dalam perbahasan ilmu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Para ulama Asy'ariyah mengatakan hadis ini disebut sebagai sifat khabariyah. Sifat khabariyah dengan makna apa? Sifat khabariyah dengan makna sifat tersebut kita khabarkan sahaja, tidak dengan terjemahan. Yadhak tak boleh kita terjemah dengan makna ketawa seperti mana yang difaham daripada manusia ataupun makhluk. Manusia ni yang gelak, kera, lutung, simpanzi, kalaupun gelak dia tadi tidaklah
menunjukkan kata dia sama dengan manusia. Kerana manusia ini sifat khas bagi manusia, atau dalam bahasa mantik disebut sebagai disebut sebagai khassah. Bagi manusia, al-insan hayawanun dhahik. Manusia adalah hayawan yang ketawa. Ya, yang bersikap ketawa ni, dari mana datangnya ketawa? Ketawa ni datang daripada ta'ajub dengan sesuatu. Kerana ta'ajub dengan sesuatu, maka kita akan ketawa ataupun kita akan tersenyum dengan lebar. Jadi sikap ini, sifat ini tak akan ada pada binatang. Binatang kalaupun ketawa, seperti babara, seperti burung kakak tua contohnya, kalau dia boleh ketawa, ataupun burung tiung, ataupun kera, ataupun monyet, ataupun chimpanzi dan seumpamanya, kalaupun nampak macam ketawa, maka ketawa tadi sebenarnya taklid sahaja, bukan yatawallad an ta'ajjub, bukan dikeluar daripada ta'ajjub, tapi sebaliknya ia keluar daripada taklid, ikut-ikutan sahaja. Tengok orang gelak, dia pun ikut gelak. Jadi sifat gelak ni adalah sifat bagi manusia, yang khusus bagi manusia. Sebab tu kalau dalam mantik, kalau orang mengaji mantik, contoh untuk sifat khusus bagi manusia adalah dhahik. Al-insan hayawanun dhahik. Manusia adalah makhluk yang ketawa. Kerana ketawa ni khusus kepada kita. Tamam. Baik, bagaimana ketawa bagi Allah disebut dalam hadis? Adakah Allah ketawa? Tak. Ini dipanggil sifat khabariyah. Ini yang jadi gelincir sebahagian di kalangan orang yang tidak belajar bahasa Arab, yang juga tidak mempelajari hadis daripada para ulama ahli sunnah wal jamaah. Mereka akan tergelincir memahami hadis ini dengan cara yang salah, menganggap Allah ketawa macam dia ketawa. Jadi dia menganggap Allah sama dengan dia, sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Jadi yadhak yang dimaksudkan di sini adalah dengan natijah ataupun penghujung kepada makna yadhak. Karena seorang ketawa kerana redha dengan sesuatu ataupun gembira dengan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala disebutkan yadhakullahu azza wa jal, maka diterjemahkan dengan makna Allah redha dengan dua lelaki. Itu maknanya. Panjang nak syarah tu. Nak sebut pasal nak terjemah yadhak tu saja. Itu saya sebut ini sifat khabariyah. Sifat khabariyah kita tak boleh terjemah. Contoh dalam Quran Allah Taala sebut yadullah fawqa aydihim. Yadun nak terjemah apa? Nak terjemah tangan? Tangan Allah di atas tangan mereka? Tak. Yadun kalau diterjemah dengan tangan, maka perlu untuk diletakkan dengan nota kaki. Ataupun tak boleh terjemah tangan, sebab yadun bukan mesti makna tangan saja. Yad dalam bahasa Arab maknanya banyak. Ada lebih 20 lebih makna bagi yad dalam bahasa Arab. Kenapa pilih tangan? Penyakit. Penyakit dalam jiwa tu, nak bagi sama Tuhan dengan makhluk. Dia tidak, kami tak sama. Tuhan tangannya tidak sama dengan tangan kita. Kita kata ni dipanggil takwil batil juga. Takwil lebih batil. Bagi orang macam ni kafir tak? Tidak kafir. Kenapa? Karena dia takwil tapi dengan kejahilan. Dia katakan salaf dulu sebut macam tu. Allah lahul yad laisa ka'idina. Siapa sebut? Cuba tu kalau seorang salaf yang sebut macam tu. Allah lahul yad wa laisa ka'idina. Allah tangan tapi tangan tak sama kita. Siapa sebut macam tu? Dan Quran Allah sebut dalam hadis Imam Malik radhiyallahu anhu, atau ketika mana datang seorang lelaki kepada beliau dalam majlis beliau, dan lelaki tadi tanya kepada Imam Malik, kaifa istiwa'ullah subhanahu wa ta'ala al-arsh, bagaimana Allah istiwa di atas arsh? Apa kata Imam Malik? Al-istiwa ma'lumun, wal kaif ghairu ma'qulin. Bukan wal kaif majhul. Riwayat yang kuat wal kaif ghairu ma'qul, bukan kaif majhul. Karena kalau kaif majhul, dia ada penting bahasa Arab. Bukan bahasa Arab saja, penting belajar dengan ulama ahli sunnah wal jamaah. Nanti akan salah terjemahan dan salah juga syarahannya nanti. Jadi apa terjemahan dia? Wal kaif ghairu ma'qul was su'alu anhu bidah. Baik, terjemah. Kata Imam Malik, al-istiwa ma'lum. Istiwa itu maklum. Maklum makna dia apa? Maklum. Ramai terjemah maklum ni salah. Dia terjemah al-istiwa maklum, maklum istiwa. Kata dia, ni duduk atas kursi jadi maklum. Wal kaif majhul. Tiba-tiba tadi dia kata istiwa macam ni, dia dah kaifkan dah. Dia dah bentukkan dah bagaimana duduk. Kemudian dia berkata al-kaif majhul. Cuma cara kita tak tahu.
Tipu. Tadi kamu dah carakan dah tadi sebenarnya. Kamu dah menyebutkan cara dia. Tiba-tiba kamu kata tak cara pula. Cara saya tak tahu. Ini kebodohan apa ni? Pada Imam Malik bukan maksud macam tu. Cuba tengok syarahan para ulama. Al-kaif, apabila sebut al-istiwa ma'lum, ay ma'lumun fi kitabillah. Itu maksud Imam Malik. Istiwa ma'lum di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya disebut dalam Al-Quran, tak dinafikan. Sebab tu salah kalau ada orang kata ahli sunnah Asy'ariyah mazhabnya ta'til. Ta'til katanya kerana membatalkan ayat. Astagfirullah. Berapa ramai pemuka umat dalam Islam adalah daripada madrasah Asy'ariyah. Tiba-tiba dituduh mereka ni ta'til. Seolah macam menafikan ayat. Menafikan ayat apa? Tak ada seorang pun bila baca ayat summastawa 'alal 'arsy, tiba-tiba sampai ke ayat tu dia pergi ubah. Sumastawla 'alal 'arsy, ada siapa tu ubah? Tak ada siapa ubah. Semua kekal baca ayat yang sama. Sebab tu kata al-istiwa ma'lum. Ma'lum fi kitabillah, ada dalam Quran. Maksudnya sebutannya ada dalam Quran. Dan tu sifatnya khabariyah. Kita khabarkan balik seperti yang Allah khabarkan dalam Quran. Tu makna sifat khabariyah. Kemudian wal kaifu ghairu ma'qul. Tengok, ini riwayat yang kuat kata Maulana Syekh Jamal Faruq, guru kami hafizahullah taala. Al kaif ghairu ma'qul. Kaif itu tidak ma'qul, tidak terima akal kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak disifatkan dengan kaif. Karena kaifiat ni termasuk aradu, salah satu daripada arad yang 10. Kalau kita mengaji dalam ilmu maqulat asyarah, salah satu maqul bagi makhluk adalah kaif. Kita yang disifatkan dengan kaif, bukannya kepada Rabbul Jalil. Maka wal kaif ghairu ma'qul. Maksudnya kamu nak takyifkan Allah, macam mana kamu nak bentukkan dan bagaimana akan duduk tersebut, mustahil, kerana duduk tadi tidak dimaksudkan. Wasu'alu anhu bid'ah, dan soal tentang perkara tadi bid'ah. Dan Imam Malik kata apa? Aku tengok kamu ni orang jahat, keluar daripada majlis. Keluar daripada majlis. Halau dia keluar, kerana apa? Kerana sudah mula ada bibit-bibit ahli bid'ah yang suka menyebarkan pecah belah di kalangan umat dengan sebab perkara tersebut. Nampak? Ada seorang lelaki pada zaman Imam Sayyidina Umar melakukan demikian. Dia buat majlis dan dia sebarkan, alim, orangnya alim, tabi'in. Tapi dia suka tanya kepada ahli Madinah tentang ayat-ayat ataupun sifat-sifat khabariyah, ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian orang mengadu kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar panggil dia. Sayyidina Umar tanya kepada dia, kamu nama siapa? Kata dia, anak Abdullah. Dia kata, dia tak bak nama dia betul, dia bak saya hamba Allah. Sayyidina Umar kata, anak Abdullah juga, saya pun hamba Allah. Umar Al-Khattab ambil kayu, pelepah tamat, tibai terus waktu tu, pukul, tak ada cakap banyak, pukul dan kena kepala dia, pukul sampai berdarah kepala. Waktu berdarah kepala tu dia kata ke Sayyidina Umar, cukuplah Sayyidina Umar, cukuplah wahai Amirul Mukminin. Kenapa? Syaitan telah keluar dah daripada kepala aku, dia kata. Terbanglah syaitan, dia kata, keluarlah. Sayyidina Umar kata tak apa. Lalu dia ditahan sebentar, tidak boleh mengajar. Dan selepas tu bila dilihat halnya kembali elok, baru dibenarkan balik untuk dia mengajar. Maksudnya jadi elok dah selepas tu. Selepas dipukul oleh Sayyidina Umar, keluar iblis daripada kepala dia. Syaitan keluar, dia kata. Dan syaitan telah terbang dah, kata, keluar dah daripada kepala aku syaitan tadi. Jadi dia sendiri memahami, faham dia tadi adalah faham syaitan, faham syaitani. Kenapa? Kerana menyamakan Allah dengan makhluk. Ini perbahasan yang panjang. Ini bukan tempat untuk kita bahaskan masalah tersebut. Cuma saya bagi tadi ini kunci-kunci utama saja untuk memahami masalah sifat khabariyah. Faham? Jadi kalau kita faham sebab ni, yadullah fawqa aydihim, kemudian hadis berkenaan dengan dhahik, Allah gelap, kalau kita terjemah macam tu, semua hadis-hadis yang menyebutkan ataupun menyamakan seakan sifat tadi sama dengan kita, maka itu dipanggil sifat khabariyah. Itu sifat khabariyah. Jadi makna yang diinginkan pada yadhakullahu azza wa jalla ila rajulain dengan makna yardallahu azza wa jalla ila rajulain. Ini Allah redha dengan dua orang lelaki. Dan ini salah satu maslak dalam mentafsirkan atau menterjemahkan hadis dan ayat Quran yang mutasyabih. Satu-satu maslak, salah satu daripada maslak. Satu lagi maslak atau jalan yang kedua, jalan taslim, menyerahkan makna tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan makna. Ini kami tidak faham maknanya, lahu makna walakin la nafham maknahu. Tak ada makna, takkan Allah Taala ataupun Nabi sebut satu perkataan yang tidak ada makna. Sudah tentu ada makna, tapi kami tidak faham maknanya, kami serah kepada Allah. Itu makna
maslak yang kedua. Dia panggil maslakus salaf. Nah, jalan para salaf yang kita tafsir dan takwil tadi, dia panggil maslakul khalaf, jalan para khalaf, yang disebut oleh para ulama as-salafu aslam wal khalafu ahkam. Salaf itu mazhab mereka adalah aslam, lebih selamat kepada orang yang jiwanya tidak ada penyakit. Berpada cukup pegang dengan mazhabnya salaf. Mazhab salaf dia tak kata Tuhan ada tangan, tangan tak sama makhluk. Tuhan duduk atas arasy tapi duduk tak sama makhluk. Tak ada siapa sebut macam tu. Mazhab salaf sebut Allah lahul yad. Allah sebut yad dalam Quran. Dalam Quran tak sebut yad. Tapi kami tak faham maknanya. Makna tu tak faham bukan maksud tak ada makna. Kami tak faham. Allah tahu maknanya. Itu maksud dia. Kan? Jadi kan tak sama tu dengan orang yang kata Allah ada tangan, tangan tak sama makhluk. Ini kalam yang tak pernah disebut oleh para salaf. Semoga kita dilindungi daripada memahami dengan fahaman tersebut. Yadhakullahu azza wa jalla ila rajulain. Yani Allah redha dengan dua orang lelaki. Ini saya terjemah terus dengan tafsiran bagi yadhak. Rajulin laqiyal aduwa wa huwa ala farasin min amsali khayli ashabihi. Ini lelaki yang pertama yang Allah Ta'ala redha dengannya. Siapa? Lelaki yang bertemu dengan musuh, dia berada di atas kuda daripada kuda-kuda yang paling terbaik. Fanhazamu wa thabat, dan kemudian dia diserang dengan serangan yang kuat pada waktu dalam perang ni. Maksudnya perang sabil, dalam perang fi sabilillah. Kemudian dia tetap tidak lari daripada perang. Fa in qutila wastushhida, dan sehingga dia mati dan terbunuh syahid. Wa in baqiya fadzalika alladhi yadhakullahu ilaihi. Tapi kalau dia kekal, maksudnya sebabkan kekal tadi dia tak lari langsung, yadhakullahu ilaihi, maksudnya Allah redha dengannya seperti seorang seakan-akan ini. Walillahi masalul a'la. Allah lebih tinggi daripada untuk dimisalkan dengan demikian. Cuma sekadar takrib sebagai mengingat ataupun menghampirkan kepada faham kita dengan masail ini, dengan makna seperti seorang yang redha dengan seseorang maka dia akan tersenyum lebar. Ataupun ayah kalau redha dengan anaknya maka dia akan tersenyum lebar, gembira dengan kejayaan anaknya tersebut. Macam itulah lebih kurangnya kefahaman tentang masalah tersebut. Yani Allah redha dengan sungguh-sungguh redha kepada orang tersebut. Yani orang yang berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah dan tidak lari walaupun diserang dengan musuh yang ramai. Yang kedua, wa rajulin qama fi jawfil laili la ya'lamu bihi ahadun. Ini lelaki yang kedua. Di sini hadis disebut lelaki, tapi bukan mesti lelaki sahaja, perempuan termasuk sekali. Jadi bukan makna lelaki di sini disebut lelaki je, perempuan tak kenal lah. Tak, lelaki dan perempuan. Rajul di sini disebut ala sabili at-taghlib, maksudnya ala sabilil ghalab. Maksudnya dengan ghalibnya biasanya disebutkan lelaki tadi untuk menunjukkan kata masuk sekali di dalamnya lelaki dan perempuan. Ini dalam bahasa Arab macam tu biasa disebut. Atau kalau kita terjemah dengan lebih mendalam, kita terjemah lelaki. Kalau nak terjemah hadis ni, Allah itu redha dengan dua orang atau dua kelompok. Dia tak sebut dua lelaki, dua kelompok. Rajul tadi diterjemahkan dengan kelompok karena termasuk sekali dalam kelompok tadi adalah wanita. Tamam. Siapa yang kedua? Wa rajulin qama fi jawfil laili, yakni seseorang yang bangun pada tengah malam, la ya'lamu bihi ahadun, tidak ada seorang pun tahu kata dia bangun. Fatawadda, hatta bini dia sekali pun tak tahu, isteri pun tak tahu. Ada seorang alim syekh kepada guru-guru kami, saya tak ingat nama syekh, Allahumma salli alaihi wasallam, lupa dah, seorang ulama Azhar Al-Syarif, ditanya kepada beliau, apa amalan yang kamu paling harap diterima oleh Allah? Seorang anak murid dia tanya sebelum dia wafat. Dia kata apa? Yang paling saya harap kepada Allah adalah 2 rakaat solat malam yang saya dirikan setiap malam yang tidak diketahui oleh isteri saya sekalipun. Isteri dia pun tak tahu. Tiap-tiap malam dia bangun. Selama berapa tahun? Selama 40 tahun. Dah 40 tahun dah dia solat malam, berdiri semayang solat malam, dan isteri dia pun tak tahu kata dia solat malam 2 rakaat pada tiap-tiap malam. Kena ada amalan, kata ulama, yang kita lakukan, yang amalan tersebut tak ada siapa pun tahu melainkan kita saja. Kita sikit nak buat, nak buat dalam Facebook, sikit nak ambil gambar. Tak, kena ada juga amalan rahsia, yang mana yang tu yang yurja al-qabul, diharapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan tersebut. Tamam.
Jadi kalau contohnya amalan, walaupun ringkas, tiap hari dia akan sedekah dekat masjid mana dia berhenti, dia akan sedekah RM1, RM2. Siapa pun tak tahu. Walau RM1, dia tak akan tunjuk kat siapa pun. Tiap-tiap hari dia tidak akan meninggalkan solat sunat wudu. Dan siapa pun tak tahu kata dia ni tidak pernah meninggalkan solat sunat wudu. Dan tiap-tiap hari dia tidak akan pernah meninggalkan tajdid al-wudu. Saat dia akan tajdid wudu. Dua saat dia akan perbaharui balik wudu. Tajdid wudu dengan makna perbaharu wudu. Tak perbaharu wudu. Lepas perbaharu wudu dia akan solat 2 rakaat solat sunat wudu. Ni siapa pun tak tahu. Dia akan buat macam tu. Kena ada amalan yang kita khususkan untuk diri kita. Yang tak ada siapa pun tahu. Ada seorang Syekh Yusri, Maulana Syekh Yusri, guru kami, pernah cerita, kata beliau pernah sekali teringin untuk nak melaksanakan amalan menunaikan jamaah di masjid selama lebih kurang 40 hari katanya. Karena orang yang begini akan terlepas daripada terlepas daripada neraka dan terlepas daripada nifak. Maka dia pun berusaha, kata beliau, kalau dia terbatas sehari, ulang balik baru bagi cukup balik 40. Jadi contohnya dah 39 hari dah tak tinggal jemaah, tengok sehari tertinggal, satu waktu tertinggal, ulang balik daripada hari pertama balik macam tu. Dan beliau laksanakan tadi lebih kurang dalam beberapa bulan, setahun katanya, yang boleh menyebabkan akhirnya dia boleh sembahyang 40 hari berturut-turut berjemaah, tidak tinggal takbiratul ula dengan imam di solat masjid dekat dengan tempat beliau. Kemudian dia pun mai duduk dalam masjid gembira, sonok. Syekh Yusri kata ni, Syekh kami cerita. Jadi bila dia duduk dengan seorang ni, dia pun cerita, kata alhamdulillah saya dah sembahyang 40 waktu selama 40 hari 40 waktu pula 40 hari berturut-turut solat jemaah tidak tinggal. Laki tadi kata apa? Orang tua, orang kampung biasa. Dia tahu tu, masya-Allah. Saya dah 40 tahun tidak tinggal solat jemaah di masjid. 40 tahun kata dia. Terkejut Maulana Syekh. Waktu tu dia masih muda lagi, masih pelajar lagi di universiti. Dan kata beliau, Haji, dia kata, ini orang 40 tahun yang tidak pernah tinggal solat jemaah di masjid dan tak ada siapa pun kenal dia. Dan orangnya biasa saja di kampung. Dan saya kata ada orang macam tu di kalangan kita. Ini orang yang awliya ni Allah Ta'ala bagi kepada siapa yang dikehendaki. Ingat senang nak boleh istiqamah dengan amalan yang demikian. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad tidak meninggalkan jamaah. Kalau tidak ada uzur, tidak meninggalkan jamaah walaupun sekejap mata, dan juga walaupun sekejap tidak pernah meninggalkan. Dan beliau buta dan datang ke masjid dalam keadaan meraba dinding untuk datang ke masjid, tapi dia tidak pernah meninggalkan solat jemaah. Tamam. Ada seorang perempuan, seorang lelaki nak pinang dia. Seorang lelaki nak pinang seorang perempuan ni, cantik, anak tu imam. Jadi bila lelaki tadi main nak pinang, perempuan tu kata boleh nak pinang saya, tapi dengan syarat kamu kena tunai solat jemaah dulu di masjid di belakang ayah saya selama 40 hari. Selepas cukup 40 hari, takbiratul ula dengan imam 40 hari setiap waktu, barulah saya akan terima pinangan kamu, kata dia. Dia nak ujilah. Lelaki tadi pun buat. Kata kerana perempuan ni punya pasal, kerana cinta punya pasal ni, maka dia pun terus laksanakan solat dia. Hari pertama pergi, yang bagi laporan sama dia ayah dia lah, Tok Imam. Kata dia datang, mai. Hari pertama cukup 5 waktu. Hari kedua cukup 5 waktu. Hari ketiga sampailah hari ke-40. Masuk hari ke-41, hari ke-50, hari seterusnya. Lelaki tadi tak main jumpa dia lah. Lagi perempuan tu pula kata, "Hai, dulu kata 40 hari ni sampai lah tak main-main ni. Bila nak pinang?" Dia pula pergi cari lelaki tu. Pergi jumpa lelaki. Ini cerita ni diceritakan oleh guru kami Maulana Syekh Ratib Nabulsi, hafizahullah taala, dalam salah satu daripada ucapan beliau dalam kuliah beliau di Syria. Jadi Syekh Ratib kata, lelaki ni pula dicari oleh perempuan tu. Perempuan tu mai kata, "Wahai fulan, bukankah kamu dah janji dulu kata nak pinang saya selepas 40 hari, dan saya dah tahu dah kamu dah tunaikan solat dengan sempurna apa semua sekali. Selepas 40 hari masih lagi tak ni, dah berapa bulan dah ni." Maka lelaki tadi kata, "Allah, terlupa. Rupanya saya ada nak pinang kamu lah, terlupa," kata dia. "Minta maaf lah," dia kata. "Saya terasa lebih lazat dengan solat ni daripada dengan kamu." Masya Allah. Ada kan macam tu, Syarimi?
Susah nak cerita itu macam filem lah, no? Tapi itu berlaku kepada sebahagian di kalangan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Tengok, ini orang yang bangun malam yang tidak diketahui oleh sesiapa pun, fatawaddaa fa asbagha alwudu'a, maka dia berwuduk dan memperbaikkan wuduknya, summa hamidallaha wa majjadah, dan kemudian dia memuji Allah dan mengagungkan Allah, wa shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia berselawat kepada nabi, wastaftahal qur'ana, dan kemudian dia membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, fadzalika alladhi yadhaku Allahu azza wa jalla ilaih. Ini orang yang Allah redha dengannya. Maka Allah Taala kata apa? Unzuru ila 'abdi qa'iman la yarahu ahadun ghairi. Tengok hamba-Ku itu yang bangun malam, tak ada siapa pun tengok melainkan aku, kata Allah. Yang ni orang yang dimuliakan, diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sini nak sebut kata apa? Bangun malam, begitu pun jangan lupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang saya maksudkan dalam bait yang ke-53 sampai 55. Hadis itu disebutkan dalam Musnad Al-Kubra karangan Al-Imam An-Nasa'i radhiyallahu taala anhu. Baik, tempat yang ke-13. Setelah menunaikan solat hajat, jika engkau punya hajat permintaan pada anak Adam juga pada Tuhan, tunaikanlah solat hajat wahai teman. Kaifiatnya nanti akan kusebutkan. Imam At-Tirmizi telah riwayatkan hadis tentangnya, janganlah kau abaikan. Ibnu Majah, imam dan juga panutan, meriwayatkan semisalnya, hai teman, hajatmu jika selawat kau sertakan, pasti tak tertolak akan diperkenan. Tadi ada mungkin ayah-ayah, ibu-ibu ada yang tak hadir masa pagi tadi. Kita dah sebut kata ni bahar, saya tulis kitab ni dengan bahar Rajas. Bahar Rajas dengan bacaan mustaf'ilun, bahar Arab ni. Tapi saya tulis dalam bahasa Melayu. Dan dia ada lagu dia lah. Mustaf'ilun. Jika engkau punya hajat permintaan pada anak Adam juga pada Tuhan, dia baca dia macam tu. Jangan baca terus. Jika engkau punya hajat permintaan pada anak Adam juga pada Tuhan. Jadi tak ada lagu. Dia ada lagu dia. Faham? Yang saya sebut pagi tadi, lagu ada beberapa jenis lagu. Sajalah sebut balik ni sebab ada sebahagian tengok apa ni, mungkin dia kata ni syair apa ni. Ni bentuk syair macam mana, tak macam Melayu. Syair Melayu kan dia ada lagu-lagu dia juga kan. Tersebutlah kisah tu tak, ni bukan syair dia tu. Syair kita ni syair ambil daripada baharnya Arab. Maksudnya rentak Arab yang disebutkan oleh Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dalam bahar-bahar yang telah beliau susun. Imam Khalil bin Ahmad guru kepada Imam Sibawayh. Satu hari beliau dikatakan pergi ke pasar dan melihat tempat penempa besi, dan didengar orang yang menempa besi punya alunan yang tertentu ketika mengetuk besi. Jadi teng 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 teng, bunyi macam tu. Jadi dia kata bahar juga, syair Arab juga dia ada dia punya rentaknya. Maka dia susun dan keluarlah lebih kurang 16 buhur, ada 16 bahar ataupun rentak syair yang disusun oleh beliau. Kemudian ditambah lagi oleh sebahagian ulama setelah itu. Bahar Mutadarab, Bahar Rajas, Bahar Basit, Bahar Tawil, Bahar Kamil, Bahar Majzu dan seumpama itu adalah macam-macam bahar yang disebutkan. Majzu itu ada dalam bahar-bahar yang semua tadi. Macam-macam jenis bahar lah. Jadi kalau lagu contohnya macam lagu Alfiyah yang kita sebut pagi tadi, macam mana lagu dia? Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Tu lagu dia macam tu. Contoh macam ni lah. Jika engkau punya hajat permintaan pada anak Adam juga pada Tuhan, tunaikanlah salat hajat wahai teman. Kaifiatnya nanti akan kusebutkan. Imam At-Tirmizi telah riwayatkan hadis tentangnya, janganlah kau abaikan.
Ibnu Majah, Imam dan juga panutan meriwayatkan semisalnya hai teman. Itu contoh lagu dia lah. Sedap tak? Sedap lah. Tadi nampak macam bila ada lagu tu baru dia ada contoh nanti. InsyaAllah lagu kitab yang saya karang ni nanti akan dilagukan oleh anak-anak ada tahfiz di Kedah. Mereka ada studio semua ni, mereka yang akan lagukan balik, dia masukkan dalam YouTube untuk orang yang dengar ni boleh untuk dengar dengan cara lagu. Tamam. Jadi Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmizi ada meriwayatkan tentang cara bagaimana solat hajat. Baik. Maksudnya setelah menunaikan solat hajat, bagi memperkenankan hajat kita tersebut, maka jangan dilupakan untuk kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagaimana caranya? Sebab saya tulis di sini kaifiyatnya nanti akan kusebutkan. Nanti itu di mana? Saya bercadang untuk syarah kitab ni, tapi masih tak selesai lagi, masih tidak lagi melaksanakannya kerana tidak sempat masa untuk saya nak syarahkan kitab ini dikeluarkan dalam bentuk syarahan. Jadi setiap kali daurah macam ni lah yang baru saya akan terang bagaimana bentuknya. Baik, solat hajat bagaimana disebutkan oleh Imam Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah daripada hadis Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man kanat lahu hajatun ila Allah taala, sesiapa yang ada apa-apa hajat yang ingin diminta kepada Allah, au ila ahadin min bani Adam, ataupun dia ada hajat kepada anak Adam, tak kerja ke, ataupun dia nak mudahkan hutangnya ke dan seumpamanya, apa yang perlu dia buat? Yang pertama, falyatawadda, berwuduk dengan wuduk yang baik. Jadi kena mengaji cara wuduk yang elok, wuduk yang terbaik macam mana. Dalam wuduk sahaja, wuduk yang tak sampai beberapa minit tu, itu kalau dilaksanakan dengan sunnah-sunnahnya sekali, lebih daripada 300 sunnah kita boleh laksanakan. Ini ditunjukkan oleh guru kami Maulana Al-Habib Hasan Al-Kaf, pengarang kitab Takhirat As-Sadidah. Ketika dia di Mesir, dia datang ke Mesir dan bagi daurah, bagi kitab beliau tadi, dia tunjukkan dalam masa tak sampai beberapa minit, berwuduk dengan dalamnya ada lebih kurang dalam hampir 300 sunnah dilaksanakan dalam wuduk yang dilaksanakan dalam beberapa saat, beberapa minit saja, tak sampai 2-3 minit wuduk. Itu kena mengaji lah sunat-sunat wuduk, sunat sebelum wuduk nak buat apa, dalam wuduk nak kena buat apa, dekat muka ni apa dia yang sunat, yang wajib telah lah, yang sunat-sunat tu kena tahu. Kemudian yang sunat pada tangan kanan, tangan kiri, yang mana satu yang mustahab, mana satu yang mustahak, tu kena mengaji maksudnya. Bukan tempat dia di sini. Saya ada mengajar di Kedah, di masjid bulanan, ada satu masjid ni saya mengajar kitab Sittin Masalah karangan Al-Imam Ahmad Zahid rahimahullah. Dalam tu dibahaskan macam mana amalan yang dilakukan ketika mana kita berwuduk dan sumpah. Falyatawadda, pertama berwuduk, falyuhsin alwudu'a, maka perbaikkan wuduk kamu tadi. Summa yusalli rak'atain, kemudian sembahyang 2 rakaat. Summa liyusni 'ala Allah azza wa jalla, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wal yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dia memuji dan mengucapkan salawat kepada Nabi. Summa liyaqul, kemudian dia menyebutkan doa ataupun wirid, la ilaha illallah al-halimul karim, subhanallah rabbul arshil azim, ataupun subhanallah rabbil arshil azim, alhamdulillah rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin, la tada' li dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Jadi hajat mana yang kita minta tu? Hiya laka ridan, hajat yang redha oleh Allah, bukan sebarang hajat. Karena mungkin hajat kita Allah tidak redha. Jadi hajat mana yang kita minta diperkenankan? Hiya laka ridan, yang kamu redha baginya ya Allah, yang kamu redha bagiku ya Allah, hajat tersebut, melainkan kamu perkenankan ya arhamar rahimin. Dan dalam riwayat yang lain disebut ada seorang lelaki yang buta datang bertemu dengan Nabi SAW, lalu berkata kepada Sayyidina Rasul, ud'ullaha an yu'afiyani ya Rasulullah, tolong doakan agar mata saya ni lega ya Rasulullah, mata saya buta. Qala in syi'ta da'autu, Rasulullah kata kalau kamu nak, saya akan doa, kata Rasulullah.
Wa in syi'ta sabarta fahuwa khairul lak. Tapi kalau kamu nak, boleh juga kamu sabar, dan itu lebih baik bagi kamu. Maksudnya Nabi kata yang sabar lebih baik. Kalau nak doa boleh, tapi sabar lebih baik, kata Nabi. Lalu dia pilih apa? Qala fad'uh, doakan saya ya Rasulullah. Nah, doakan juga ya Rasulullah. Kenapa? Susah mungkin kehidupannya. Fa amarahu an yatawadda, lalu Nabi arahkan dia berwudu. Fayuhsina wudu'ah, lalu dia memperbaikkan wudu'nya dengan wudu' yang terbaik. Wa yad'u bihadzal du'a, dan kemudian doalah dengan doa ini, kata Rasulullah. Apa dia? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa apa dipanggil ni? Ini dipanggil tawassul dengan Nabi. Ini doa tawassul dengan Nabi, ajak tawassul. Baik, bila lagi doa tawassul ni? Adakah waktu ketika Nabi hidup saja boleh macam tu? Tak. Atau setelah Nabi wafat pun sekali, kerana tidak disebut di sini, kata Nabi kata doa ni boleh dibaca waktu aku hidup saja, waktu aku dah wafat tak boleh baca. Tak. Nabi umumkan sebelum azan masuk waktu dah. Dah masuk kan? Kejap sikit ya. Tak apa, azan. Lagi dia belajar. Sila azan.